Selamat petang kepada semua guru, semua calon-calon peperiksaan Dijil Pelajaran Malaysia 2024 dan semua kawan-kawan di sini dan juga ada anti dari Gereja Metodis Siong Taur 10 Maur Patu 10 dan juga dari Gereja Methodist Faith di belakang sana, semua anti-anti ya. Kawan kepada Cikgu Yo dan juga semua kawan-kawan. Kamu berdiri ada susah agak? Mau duduk sikit? Dipersilakan duduk. Ya. Saya diberitahu oleh Cikgu, saya perlu memperkenalkan gereja yang saya datang. Saya patut juga simpan gambar gereja Methodist Faith. On behalf of Reverend Retina Tiong, tak apa, saya tidak bawa gambar ini sebab ada lapang ahli dari gereja Methodist Faith. Gereja Metodis Siong Tau yang saya datang, yang saya gembara bersama dengan Reverend Wong Ling Ki, di mana saya kirim salam kepada semua. Inilah gambar. Pernah nampak gereja ini ya? Puji Tuhan. Ada siapa yang ada pergi gereja setiap minggu? Siapa? Okey. Siapa Kristian tetapi tidak pergi gereja? Angkat tangan. Ada Kristian tapi tidak pergi. Angkat tangan. Mungkin ada yang malu tidak angkat tangan. Kawan saya di sini, anti Karina, dipersilakan berdiri. Anti Harina dan juga anti Sungkung berdiri. Mereka kedua-dua mau jemput kamu ke gereja kalau kamu belum pergi gereja. Seterusnya kita lihat sekejap. Kami ada jemaah next. Kami ada jemaah bahagian bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Bahasa Cina ada 250 orang dan ke atas untuk kebaktian dewasa. Untuk bahagian bahasa Malaysia kita lebih kurang 35 sampai ke 40 lebih kurang macam ini. Ini adalah gambar untuk menunjukkan perkenalkan gereja kita. Next, gambar saya dan juga bini saya dan 3 anak yang berumur 5, 7 dan 9. Saya kirim salam bersama dari keluarga saya, isteri saya Casey Lo Ichi dan 3 anak dipanggil Sofia Kuang, Jong Kuang dan juga Mary Kuang. Next adalah rumah, ini adalah keluarga saya dan juga keluarga isteri saya. Semoga mereka dapat percaya Yesus. Seterusnya saya akan masuki tema yang diberi oleh guru kepada saya. Apakah tema untuk hari ini? Kamu tahu apakah tema untuk hari ini? Kalau kita ujian, kita mau gagal tak? Kalau kita ujian, peperiksaan, ini bukan ujian saja, ini peperiksaan, kita mau kita lulus. Dan bukan saja lulus, kita mau lulus dengan cemerlang. Mari kita cakap cemerlang untuk Kristus. Cemerlang untuk Kristus. Cemerlang untuk Kristus. Excellence for Christ. Kita akan menelukai tema ini dengan mengaji tema ini dengan menelukai kitab Daniel. Benar? Dengar satu watak dipanggil Daniel? Benar? Ada dengar? Kalau ada dengar, sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Ada banyak yang tidak benar dengar Daniel. Kalau bahasa Malaysia punya Alkitab pun Daniel. Kalau bahasa English punya Alkitab Bible pun panggil Daniel. Daniel ini siapa? Daniel seorang yang kacak mungkin. Apabila dia masih muda, dia dibawa kepada satu negara yang lain. Next. Saya untuk memperkenalkan Daniel. Daniel siapa? Daniel adalah seorang tokoh yang penting dalam Alkitab. Sebab Tuhan membuat tokoh ini. Salah satu tujuan adalah untuk mendapat Kristus Yesus. Untuk memperkenalkan seorang yang setia
kepada Tuhan Allah seperti Yesus Kristus juga setia kepada Tuhan Bapa Allah yang mengutus dia ke dunia. Kehidupan Daniel boleh dikatakan dalam masa pertawanan Babylon. Babilonia lebih kurang 605 sebelum Masihi. Dia menghadapi banyak cabaran sebab bukan di kampung sendiri, bukan di tanah airku, tetapi di satu tempat yang luar dari kampung, luar daripada keluarga, luar daripada ibu bapa, dan ditahan, disimpan di dalam istana. Sebab dia orang yang pandai belajar. Dia dididik di negara Babilonia untuk menjadi pengarah, untuk menjadi pengawal kerajaan yang tinggi. Kisah Daniel sebenarnya memberi satu inspirasi panduan untuk kita menghadapi cabaran. Kita akan menghadapi dan menduduki cabaran peperiksaan SPN. Tidak lama lagi. Bila ujian, bila peperiksaan, bila Desember, beberapa hari lagi? 7 hari. Betul, beberapa jam? Masih boleh belajar? Kalau satu hari belajar 10 jam, hanya 70 jam saja. 70-an jam saja. Berapa perkara yang perlu ingat, sudah ingat? Nota-nota sudah hafal? Saudara-saudari, ada cabaran. Betul, ada cabaran yang kuat ya. Untuk Daniel, dia pun ada cabaran. Jangan terlalu cepat, belum sampai sini. Sini sampai. Ini sudah habis. Oke, datang sini. Betul. Terima kasih ya. Oke, kejayaan Daniel. Apakah kejayaan Daniel? Kita lihat Daniel, dia kedudukan tinggi. Dia mempunyai jawatan yang kedua di dalam kerajaan. Sebab dalam Daniel bab 2 ayat 48 mengatakan dia mempunyai jawatan yang kedua tinggi. Dan dalam bab yang ke-6, maksudnya dalam kerajaan yang baru, dia mempunyai jawatan salah satu daripada 3 orang yang mempegang jawatan yang ketinggi selain daripada raja. Dia diberi tanggungjawab lebih kurang sebenarnya Perdana Menteri. Bolehkah kamu cemerlang SPN nanti menjadi Perdana Menteri Malaysia? Boleh? Saya perkenalkan seorang watak yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sudah menjadi Perdana Menteri. Cemerlang tak? Dia bukan saja menjadi Perdana Menteri untuk satu raja. Dia bukan untuk satu kenegaraan ataupun satu empire. Sebenarnya 2 empire tetapi 3 raja. Raja Nebukadnezar 605 sampai 562 sebelum Masihi. Daniel menunjukkan hikmat dia mentaksirkan mimpi lajar. Dia cari orang untuk mentaksirkan, untuk menghuraikan, untuk menjelaskan apa sebenarnya dalam mimpi saya. Oh, Daniel beritahu dia. Satu hari kamu akan untung. Satu hari kerajaan Persia, kerajaan yang lain akan bingkang. Lagi satu hari ada seorang raja menjadi bersiasat di mana apabila mereka ada jamuan, sampai dinding ada tulisan yang ditulis oleh tangan oleh Tuhan. Maka Daniel beritahu mereka apa sebenarnya yang berlaku. Halo, kalau kamu lihat dinding ada satu tangan yang tulis sesuatu ajaib, atau tidak ajaib? Mungkin bukan saja ajaib tetapi takut. Betul. Sebab mereka yang mentaati tidak mentakuti dan tidak mengikut Tuhan, dan kerajaan akan luntur untuk Babilonia. Selepas Babilonia, Tuhan membangkitkan Persia di bawah Raja Darius atau Kores Agung. Daniel tetap dipercayai, tetap diberi penghormatan dalam kerajaan Persia. Kita lihat dari 605 sampai 525, lebih kurang 80 tahun dia diberi tanggungjawab yang kuat. Dia cemerlang tak? Cemerlang tak? Cemerlang tak? Sangat cemerlang. Kamu mau cemerlang ini macam apa? Dia punya kecemerlangan adalah kejayaan yang luar biasa. Apakah rahsia? Mau belajar rahsia? Mau belajar? Angkat tangan. Saya mau belajar rahsia untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Orang yang berjaya. Orang yang cemerlang. Ya, sekarang saya beritahu jawapannya. Mengapakah prestasi akademik? Next.
Mengapakah Daniel sebegitu pandai? Kita lihat dia pandai di mana dia dikurniai kepandaian dan pekerjaan dalam pelbagai cabang ilmu dan pengetahuan. Maksudnya kalau kamu mau cemerlang, kamu malas. Okey? Tiap-tiap hari malas. Satu perkara buat saja, tidur. Kalau tidur, tidak belajar apa-apa saja, tidak membaca, tidak menulis, tidak berfikir, tidak membuat jawapan untuk soalan-soalan tahun-tahun lepas. Bolehkah? Tidak boleh. Tapi Daniel dia belajar bersungguh-sungguh, dia memperoleh kepandaian dan pekerjaan dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan, bahasa, dalam kesusastraan, dalam filosofi, dalam arkeologi, dalam astrologi, dalam sains, dalam pelbagai dalam ilmu pengetahuan, pendaptaran, pengurusan, dalam sejarah, dalam kitab agama. Dia pandai. Saudara-saudari, lagi ada satu pandai yang biasa orang tidak ada punya. Apa? Dapat tahu apa maksud dalam mimpi kamu. Kamu boleh hurai mimpi kah? Mimpi. Bolehkah? If you drink, you can interpret what that meaning for you are. Can you? Can you? Who can? And you ask all the teachers can, right? Kalau kamu tanya semua cikgu-cikgu, semua mungkin boleh jawab. Mungkin jemaah-jemaah semua boleh jawab. Sebab kita ada satu buku apa? The Bible. Yes, stand the book for me. I stand alone in the world of God. The Bible. Mana nyanyi kan? Nyanyi sama dengan saya. The Bible. Yes, stand the book for me. I stand alone in the world of God. The Bible. Apabila kita tahu Bible, apabila kita tahu Alkitab, kita tahu dunia ini datang dari mana, manusia datang dari mana, kita boleh interpretasi orang yang tidak dapat. Sains hanya boleh memberitahu apakah yang sudah dikaji, apa yang sudah dicipta, tetapi sains tidak boleh menjawab mengapa macam ini le. Kita perlu tanya apa? Kita perlu cari apa? Ilmu Tuhan. Kita mesti belajar firman Tuhan sebab itu adalah fondasi, adalah asas dan dasar untuk mengetahui semua ilmu dan pengetahuan. Mencari Tuhan, mentaati, mentakuti Tuhan Allah adalah permulaan untuk memperolehi hikmat yang sebenar. Kita lihat seterusnya. Jadi dia punya cara belajar bersungguh-sungguh. Berterus rumus, berusaha, bukan malas. Ada kamu lajing enggak? Jadi saudara-saudari dan juga dia ada satu hati untuk Tuhan. Next. Kita lihat kebijaksanaan. Dia bukan seorang sandai yang pandai. Dia ada kawan, dia ada sahabat. Inilah iman Kristen. Apabila kita menyentuh iman Kristen bukan individu. Macam kita ada satu kelompok. Kita mesti menjangkau satu sama lain. Kita mesti menggawar satu sama lain. Kita mesti memandang satu sama lain. Memberkati satu sama lain. Jadi dia ada 3 kawan yang sama dengan dia begitu cemerlang dalam pelajaran yang dipanggil Hananiah, Misaya, dan Azaya. 3 kawan dia yang sangat pandai. Next. Dan 3 ini bukan saja pandai belajar, tetapi mereka juga ada hikmat daripada Tuhan. Jadi kita lihat begitu tinggilah jawatan yang dikurniai kepada Daniel. Sebab dalam hati dia, dalam jiwa dia ada roh yang luar biasa. Roh Kudus bersama dengan dia. Roh Kudus ada bersama dengan kamu? Ada? Ada punya angkat tangan. Kalau ada, puji Tuhan, haleluya. Halaklah kita percaya Yesus berterusan dalam kasih, dalam iman, dalam taubat dan harapan supaya Roh Kudus sentiasa bersama kita dan dia memperoleh kepercayaan kerajaannya. Next. Saudara-saudari kita lihat apakah matlamat kita? What is the end and the purpose you living in the life? In this life. Apakah matlamat kamu hidup di dalam dunia ini sepanjang jiwa ini? Apakah maksud? Apakah makna?
Apakah makna kamu datang ke dunia ini? Apakah makna kamu belajar? Saya mau lulus dalam pemeriksaan. Saya lihat belakang ini sangat, apa kata? Macam tidak dapat dengar. Saya mau tanya satu kawan, dia ada punya pengawas mungkin. Apakah matlamat kamu ujian pemeriksaan? Ataupun apakah matlamat kehidupan kamu dalam sepanjang jiwa ini? Untuk mendapatkan kerja yang bagus dan bermanfaat. Dapat kerja yang bagus, maksudnya gaji tinggi. Bukan. Um, Bekerjalah. Adalah faedah punya, bermanfaat yang berfaedah punya. Berapa yang kamu jangkar kamu akan bolehi, kawan? Apa? Berapa yang kamu jangkar, fikir kamu boleh capai? Ujian pemeriksaan SPM. Kosong. Kosong. Oke. Kawan-kawan, apa yang saya mau tanya ialah apakah matlamat kehidupan kamu? Hah? Oh, Form 5 di sini. Oke, Form 5 di sini. Oke. Berapa yang kamu mau capai? 8 8 kasih tangan. Haleluya. Apakah matlamat kamu memperolehi keputusan yang cemerlang? Mengapa kamu mau ada keputusan yang cemerlang? Siapa mau jawab soal ini? Ya, ini pelajar dia senyum dengan manis sekali ya. Kita kasih dah kawan. supaya dapat menjadi cikgu. Oh, menjadi cikgu. Cikgu sudah menunjukkan moral yang bagus. Mau menjadi cikgu. Tambah lagi. Mengapa mau menjadi cikgu? Jadi golongan intelektual. Menjadi golongan leluhur. Oh, menjadi kategori yang intelektual. Yang menjadi sarjana. Yang menjadi orang yang sangat hebat dan pandai. Mengapa kamu mau mencemerlang dalam belajar? Mengapa kamu mau kuat dalam kamu punya keputusan? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Untuk membanggakan ibu bapa. Untuk membanggakan ibu bapa. Ada seorang yang menunjukkan satu hati yang begitu kasih dan sayang untuk ibu dan bapa. Kalau ibu bapa ada di sini mungkin akan nangis sebab hati kamu amat sayangi ibu bapa. Tetapi sebagai pastor dan dari segi akitabiah, saya mau menyeru semua kawan-kawan, kejayaan akademik dan kedudukan tinggi adalah sesuatu bukan matlamat hidup kita yang sebenar. Kalau kamu cemerlang dalam SPM itu bukan kejayaan, ini bukan hidup sebenar punya matlamat. Ada orang yang gagal. Saya pernah menggembara di Selemban, khasnya di Kampung Mampau. Beliau beritahu saya tiap-tiap tahun selepas keputusan SPM ada orang yang turun dari bangunan yang paling tinggi di Seremban, Negeri Sembilan. Mengapa? Sebab gagal. Kalau kamu anggap kecemerlang ataupun kegagalan adalah matlamat sebenar hidup kita, itu tidak benar. Tetapi kalau kamu boleh mempunyai keputusan yang sangat cemerlang juga sangat baik. Sebab itu adalah satu platform untuk kamu memuliakan Allah dan menjadi saksi kepada kebaikannya di dunia. Kawan-kawan, kita lihat seterusnya. Lihat sebagai seorang yang cemerlang, dia berdisiplin. Dia tidak makan sesuka hati. Ada orang yang gemokkah? Ada orang yang gemokkah? Sekarang orang Malaysia dianggap lebih daripada yang diperlukan keberatan. Terlalu berat, terlalu gemuk. Mengapa? Sebab tidak berdisiplin. Jadi orang yang gemuk, kuruskan badan kamu. Saya pun tiada ahli kuruskan badan. Tak saya tahu. Demar kami saya tahu. Tiada hari saya pun kurungkan. Mengapa?
Ini disiplin. Kalau disiplin, belajar bersungguh-sungguh. Daniel memilih sayur orang tambahan lagi, dia ikut ajaran daripada buku imaman. Next. Dia mentolak makanan yang dibeli oleh raja, oleh pengawal. Ketaatan Daniel itu sangatlah luar biasa. Next. Ketaatan Daniel kepada Tuhan. Dia memilih untuk taat kepada Tuhan walaupun berada di tempat asing. Ada orang kata, saya pergi ke gereja sebab ibu bapa yang panggil. Kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, saya pergi ke Johor, saya pergi ke Kedah, saya tidak mau pergi ke gereja. Dia bukan betul-betul taat Tuhan, tapi taat ibu bapa ini saja. Tidak cukup. Tetapi Daniel tidak. Dia pergi kampung luar, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia pilihan Daniel melambang kesetiaan kepada perintah Allah mengikut kitab imamah. Allah memberkati Daniel dan rakan-rakannya dengan kesihatan dan kebijaksanaan. Walaupun mereka tidak makan yang banyak-banyak daging. Mereka makan sayur tapi tetap ada sihat. Kawan-kawan di belakang, di hadapan, dengar saya cakap. Jangan bising lagi. Dengar. Keputusan adalah lambang disiplin belajar. Kita mesti ada satu jadual untuk belajar. Bila kita belajar, bila kita main, bila kita rehat, bila kita tolong kerja rumah. Kehidupan kudus Daniel adalah bayangan kepada kesempurnaan Yesus Kristus yang datang ke dunia juga sempurna. Dia tidak pernah berdosa walaupun digonda dalam pelbagai perkara. Kita lihat dalam Ibrani teks 12 ayat 14 kita diajar untuk mengejar kekudusan kerana tanpa kekudusan tiada seorang yang dapat lihat Allah. Saudara-saudari, kalau kamu anak kudus, susahkah? Kawan-kawan di sini, kalau kamu mau mengejar kekudusan, susahkah? Kalau mau belajar 8 jam satu hari, susahkah? Tapi disiplinkan diri sendiri. Belajar, rehat sekejap sepanjang 8 jam. Bukan saja kualiti lah, tetapi kuantiti juga sangat penting. Kawan-kawan, kita lihat kehidupan doa Daniel juga. Kamu ada berdoa kah? Hendak hujan sudah berdoa kah? Ada kamu takut berisaan kah? Ada kah? Ada takut kah? Ada takut kah? Kalau takut kita patut buat apa? Doa ya. Kita doa kepada Tuhan, kita tiap-tiap hari doa. Daniel, satu hari doa berapa kali? 3 kali ya. Lagi sangat ajaib dalam Daniel bab 6 ayat 10. Kata, Raja tulis, siapa yang berdoa kepada Tuhan lain akan disimpan dalam gua singa. Dia tetap doa. Nanti dia di bawah singa lah. Gua singa. Next. Dia mau doa Tuhan. Walaupun Raja kata tidak boleh. Kita lihat sebagai seorang pelajar Kristian, kita perlu doa. Sumber kekuatan dan ketenangan. Kamu ada doa? Kalau doa, kita belajar tenang. Saya belajar, saya fikir sangat khawatir. Saya doa, saya runtuh, saya doa, saya baca majmuk. Tuhan memberi hati yang tenang kepada saya. Jadi biarlah kita doa dalam masa sibuk untuk menyediakan pemeriksaan. Saudara-saudari, kita lihat seterusnya. Next. Kita lihat telanjang kehidupan doa Kristus. Yesus sebelum matahari baru keluar, dia sudah pergi doa loh. Betul? Dia pergi doa supaya dia boleh memperolehi kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita perlu cari masa. Kita perlu doa bersama. Next lagi. Kita lihat memang dia disimpan dalam gua singa. Dia ada dimakan oleh singa kah? Adakah? Sebab dia begitu kasih Tuhan dan Tuhan memberi hadiah dia. Dia kata kalau Tuhan tidak kasih saya selamat pun tak apa. Badan dia boleh ambil, roh saya akan bersama dengan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, dalam hidup ini kita sering menghadapi tekanan untuk kompromisi prinsip iman. Kalau pemeriksaan tidak pergi ke gereja. Kalau pemeriksaan tidak baca Alkitab. Kalau pemeriksaan tidak ada doa. Namun teladang Daniel menunjukkan kesetiaan tegur kepada Allah walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Ini membuktikan bahawa Allah adalah sumber kekuatan kita, membimbing kita melalui ujian dan kesukaran. Next.
Sebenarnya kita lihat Daniel, keberanian Daniel adalah untuk menggambarkan keberanian Yesus Kristus. Yesus Kristus berani berkorban diri untuk menyelamatkan manusia. Betul? Yesus mati di atas salib. Kalau siapa yang dapat dan percaya Yesus Kristus, Yesus masuk ke dalam hati kamu, bersama-sama kamu. Masa usia bersama kamu, periksaan bersama kamu, pergi faktor pun bersama kamu, nanti kamu kerja pun bersama kamu, kamu pergi mana dia bersama kamu, membeli pimpinan, dorongan untuk jiwa kamu. Saudara-saudara Filipin 2 ayat 8 menyatakan bahwa Kristus adalah teladan yang tertinggi kesetiaan kepada kehendak Allah. Jadi saudara-saudari, sebagai kesimpulan, saya fikir saya sudah khotbah lebih kurang 25 minit. Sudah? Sudah? Boleh turun sudah ya? Betul? Ya. Apakah kesimpulan yang kita boleh ambil? Yang pertama, kehidupan kudus, yaitu kehidupan yang disiplin. Pelajar cemerlang, pelajar yang kudus, pelajar yang berdisiplin, dan juga pelajar cemerlang, pelajar Kristian cemerlang, kehidupan kudus. Kehidupan yang doa. Daniel sentiasa berdoa mencari pimpinan Tuhan. Jadi kalau kamu masuk dalam bilik peperiksaan, jangan buat dulu. Melancang dulu. Guru ada cakap. Tapi kamu Kristian tambah lagi. Doa dan melancang. Melancang dan doa. Ada 3 jam kan? 3 jam kan? 3 jam kan? Beberapa jam peperiksaan. 2 jam. Saya terfikir bila saya menduduki peperiksaan ijazah saya 3 jam lah. Kalau 2 jam, kamu ada beberapa soalan, mungkin ada 2 soalan. 2 soalan, 1 soalan, 1 jam. Tapi kamu perlu agih masa untuk perancangan. Mungkin 10 minit perancangan. Buat 40 minit, 10 minit cek. 40 minit kita perlu agihkan langkah jawapan bagaimana buat. Pengenalan 5 minit. Gantungan 1, 2, 3. 10 minit, 10 minit, 10 minit. Nanti 5 minit untuk kesimpulan. Kalau peringkat point number 1 masih sudah lebih daripada 10 minit, mesti pergi ke gantungan kedua, gantungan ketiga. Seimbangkan ini juga satu disiplin. Kehidupan kekudusan adalah kehidupan yang menerajui kedisiplinan yang kita terajui. Kehidupan doa, kita berdoa. Ayah, poin 1 saya habis dalam 10 minit. Tuhan beri khidmat saya. Oh, saya perlu menghabiskan. Macam saya bersedia khotbah juga. Saya ada ajar 10 kelas. Bisa kata. Saya pun boleh mesti tak beritahu. Oh, saya hanya 20 jam saja. Satu kelas mesti disedia habis dalam 2 jam. Berapa poin saya perlu sedia? Saya perlu anggap masa. Okey. Ketiga, keberanian iman. Daniel berani mempertahankan imannya walaupun menghadapi cabaran. Jadi saudara-saudari percaya Yesus. Memuliakan nama Yesus. Mengikut Yesus. Barulah matrama hidup kita. Saudara-saudari, mari kita cakap kehidupan kudus. Kehidupan doa. Keberanian iman. Dalam Yesus Kristus. Dalam Tuhan Bapa Allah. Dalam Tuhan Roh Kudus. Keberanian iman. Dalam Tuhan Tritunggal. 3 okurung, 1 Tuhan. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati semua orang dan saya untuk mengucapkan dahulu semoga Tuhan bersama kamu, mengiringi kamu dalam setiap kertas peperiksaan stijil pelajaran Malaysia 20, 24, 20, 25. Betul tak? Amin. Dipersilakan pengacara meneruskan pimpinan ibadah kita. Terima kasih kepada Pastor Kuan Hock Long atas